Sayyidina Muhammad wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Bukan. Bukan. Siapa? Mungkin hitamnya. Bukan. Saya pergi. Ustaz Allah. Cukup Ustaz. Kan sampai 2-3 kan. Kan tak ada air punya. Sampai pukul 3 pula. Okey. Perempuan ya. Kita tadi salat duha. Boleh tak janji pada diri kita? Perempuan dah buat sekarang janji dengan Allah bahawa sampai mati kita tidak akan tinggalkan duha. Hari ini kita balik, kita nak bagi tahu anak kita, minta mereka meneruskan. Yang dah mereka meneruskan, minta ada kualiti solat yang ada kualiti. Saya harap tadi ni solat kita ada kualiti. Agak perempuan ada kualiti tak semayang kita tadi? Dengan munajat kita, dengan doa kita, dengan 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang ketiga kita, dengan yang kedua kita nak yang berkualiti. Manusia yang boleh masuk syurga ialah Muslim yang berkualiti. Kalau dia keluarga yang berkualiti. Kalau dia masyarakat yang berkualiti. Kalau dia berjiran, jiran yang berkualiti. Kualiti dalam konteks Islam, kualiti ilmu, kualiti amal beristiqamah, kualiti hubungan dengan Allah, kualiti hubungan dengan Rasul, kualiti hubungan dengan suami dan isteri, kualiti hubungan dengan ahli keluarga, kualiti hubungan dengan jiran tetangga dan sahabat anda. Itu namanya hidup berkualiti. Jelas tak tentang kualiti? Itu namanya hidup berkualiti. Tapi kalau kita bangun pagi tadi tuan-tuan, salat subuh pun pukul 7 suku. Sekarang ni rasa saya dalam pukul 7 minit dah syuruk dah. Macam mana? Saya yakin majoriti anak muda kita tak sembahyang subuh pada waktunya pada pagi tadi. Yang ini yang saya nak sentuh tajuk ni, keluarga yang dijauhi oleh malaikat. Yang kita nak apa dia? Yang kita nak apa? Lawannya apa? Lawannya? Keluarga yang didekati oleh malaikat. Keluarga yang sering dikunjungi oleh malaikat. Keluarga yang sering diraikan oleh malaikat. Dan saya akan pergi tuan-tuan, sama-sama kita buat rupa keluarga yang macam mana. Keluarga yang malaikat suka. Jenis keluarga yang macam mana? Malaikat suka datang, tinggal, beriktikaf seolah-olah di rumah kita. Iktikaf itu dalam konteks duduk di rumah kita. Malaikat yang mana datang pagi, malaikat yang mana datang tengah hari, malaikat mana datang petang, malaikat mana yang datang malam. Dan hatta waktu tidur kita pun kita dipagari oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak perempuan dia, apa jadi kalau rumah kita tidak ada malaikat? Agak-agak perempuan, apa jadi rumah yang tidak ada malaikat? Rumah yang tidak dikunjungi malaikat, rumah yang tidak didatangi oleh malaikat, rumah yang tidak dijeru oleh malaikat. Tahu tak jeru apa? Didatangi oleh malaikat. Apa agak rumah tu? Rumah yang tidak didatangi oleh malaikat. Pertama, tuan-tuan puan, rumah itu tak nampak seluruh keluarga ahli rumah itu, tak nampak kebesaran Allah. Contoh, azan ni dengar tak taman sekeliling ni? Azan ni sampai tak Petronas tu, dengar tak? Dengar. Azan ni sampai tak warung-warung tadi tu? Yang menyediakan makanan pagi tadi, punya banyak ramai orang di warung tadi yang saya makan roti canai tadi kan. Dengar tak 1 kilometer daripada sini? Dengar. Tapi saya nak katakan, dengar
setengahnya dengar macam tak dengar, dengar memang tak dengar. Kalau dengar, dia faham dia Muslim, dia faham dia mukmin, dia faham dia ada niat untuk membesarkan Allah. Dengar saja dia bingkas bangun, pergi bilik air, gosok gigi, ambil wuduk, start motosikal, bawa isteri, datang ke rumah Allah yang namanya Masjid Gugusan Mempagar. Tapi adakah itu berlaku pada suami kita? Minta maaf, adakah itu berlaku pada anak kita? Adakah berlaku itu kepada anak-anak menantu kita? Kalau tak berlaku, maknanya rumah kita bukan rumah pilihan malaikat. Minta maaf. Saya tidak menuduh, jangan kata Dr. Hasan datang Mempagar ini sebut rumah kita tak ada malaikat, tak ada malaikat. Bukan. Saya hanya berikan gambaran rumah yang macam mana yang disukai oleh malaikat, rumah yang macam mana yang digemari oleh malaikat, rumah yang macam mana malaikat suka masuk, rumah macam mana yang malaikat suka bertandang, rumah yang macam mana malaikat rasa sejuk duduk di rumah kita. Malaikat kata rumah yang macam mana malaikat angkat tangan masuk rumah kita, angkat tangan, terus angkat tangan, ya Allah, Engkau ampunkan penghuni rumah ini, ya Allah, syurgakan isterinya, syurgakan suaminya, syurgakan anaknya, ya Allah, Engkau satukan hati-hati mereka, wahai Allah, ya Allah, jangan ada pertengkaran, pergaduhan dalam rumah ini, wahai Allah. Itu dia, itu fungsi malaikat. Jadi kalau malaikat tak ada, macam mana? Perempuan dah umur 60, suami berumur 70 tahun, bergaduh. Makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh. Bergaduh. Macam-macam sebab yang kita bergaduh dengan suami. Makin tua makin bergaduh. Sebab masak tak sedap, sebab masak cincai-cincai, sebab suami memilih sangat tentang makanan. Itu gaduh. Saudara, kita gaduh, tuan-tuan. Kebanyakan kita gaduh bukan gaduh atas nama agama, bukan. Kita gaduh pasal tanah, kita gaduh pasal Felda bayar kita. Kita gaduh pasal potongan yang terlalu banyak yang Felda potong pendapatan kita. Itu dia. Tak habis-habis kita cerita itu. Tapi kita gaduh pasal api neraka. Kita gaduh pasal kita tak ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gaduh pasal pagi tadi tak bangun sembahyang subuh di masjid Gugusan Mempagar. Mana kita ada bergaduh macam itu? Baik, kita nak pergi sekarang rupa macam mana, bentuk rumah tangga macam mana yang malaikat menjauhi rumah tangga itu, keluarga itu. Satu, tuan-tuan, rumah tangga yang Al-Quran tidak dibacakan. Allah. Rumah tangga yang Al-Quran tidak dibacakan, waratil Qur'ana tartila, mereka membaca dengan tertil, dengan betul, dengan lancar, dengan betul. Baca hari-hari, baca pagi, baca tengah hari, baca petang, baca malam. Rumah perempuan ada baca Quran seperti itu. Kalau tak ada, rumah kita termasuk rumah yang tidak didatangi oleh malaikat. So kalau kita apa nak buat? Apa nak buat? Tak ada cara lain. Suami mesti baca Quran. Tak boleh baca Quran, sini, saya hari itu datang sini diimamkan oleh anak tuan ini, imam muda ni, hafaz Quran dia. Imam muda, ustaz hafaz Quran. Kita datang, suami kita datang jumpa dia, tasmih namanya. Tasmih itu banyak-banyak, tasmih Fatihah. Tasmih Fatihah, betul tak baca Fatihah ni, betul tak? Dulu saya datang bagi ceramah Puan Latifah, saya sebut ni, kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, betul? Di mana tak betulnya? Ha. Berapa orang? Berapa suami yang boleh baca ha, alham. Tak boleh sebut. Tak suruh suami kita sebut alham. Tak boleh. Suruh anak kita yang umur 32 tahun sebut alham. Tak boleh. Alamin, tak betul, bukan alamin. Ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, bukan alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul, tak betul, tak diterima sembahyang.
Tunggang tonggik semayang dah 40 tahun. Allah tak terima semayang itu. Allah tak terima semayang itu. Semayang juga buat dosa berterusan juga. Semayang juga tak tegur mak betul juga. Semayang juga bergaduh dengan jiran juga. Semayang juga tuan-tuan, makan benda yang haram juga. Semayang juga, mengumpat orang juga. Kitalah juara mengumpat di kawasan kita. Jadi pertama, rumah yang tidak dijeru, didatangi, dikunjungi, disinggahi oleh malaikat, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Bapak fikirlah tuan-tuan, bapak fikirlah. Saya datang ni bukan nak timbulkan keresahan pada perempuan, tidak. Hanya tuan perempuan kena berfikir. Hasan Ali melontarkan tajuk rumah yang tidak dikunjungi malaikat. Salah satu rumahnya ialah rumah yang Al-Quran tidak dibacakan. Boleh tak kita balik ni bagi tahu suami kita dengan penuh hormat kepada suami, bang, rumah kita ni rumah bimbang. Kok termasuk rumah kita ni rumah yang tidak didatangi malaikat. Apa jadi kalau malaikat tak datang, bang? Puan, saya nak sebut poin ini. Malaikat kalau tak datang, rumah kita tak ada malaikat, siapa pengganti malaikat menghuni rumah kita? Siapa tuan-tuan? Selain daripada penghuni rumah itu, siapa? Syaitan, iblis. Bayang malaikat tidak ada rumah kita, syaitan, iblis, waktu nyawa habis. Bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti tuan-tuan, tak ada malaikat di situ, iblis ada. Tuan-tuan mati macam mana? Apa kerja iblis? Apa kerja iblis? Memesongkan akidah kita. Iblis dah berjanji di hadapan Allah. Kan? Iblis janji daripada Allah, aku nak pesongkan akidah hamba-hamba engkau, khususnya hamba-hamba engkau yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni, aku nak pesongkan mereka dengan kebolehan yang aku yang ada, dengan strategi yang aku ada, dengan taktik yang aku ada, dengan kepandaian aku. Iblis dipandai tuan-tuan antara makhluk yang paling bijak. Dengan seluruh kebijaksanaan aku untuk menipu mereka, aku pasti akan menipu mereka untuk menggelincirkan akidah mereka. Lebih mudah mereka lakukan pasal tak ada malaikat. Lawan dia tak ada. Bayang perempuan mati tidak ada malaikat. Bayangkan perempuan mati. Bila tak ada malaikat, anak kita tak terpanggil untuk bisik telinga kita. 1 minit lagi nak mati, anak kita bisik telinga, mama, la ilaha illallah, mama, la ilaha illallah. Itu pun anak kita tak boleh buat. Pasal pikirannya sudah dilindungi oleh malaikat, oleh syaitan-syaitan. Jangan buat. Nombor dua, keluarga atau rumah yang tidak dikunjungi oleh malaikat, rumah yang suami isteri dan anak beranak sentiasa berada dalam pertengkaran dan pergaduhan. Tak minat. Suami kaki gaduh, malaikat tak minat. Isteri kaki gaduh, malaikat tak minat. Menantu kaki gaduh domba, fitnah, malaikat tak minat. Berapa ramai tuan-tuan makin tua makin bergaduh, makin tua makin bergaduh. Tak tahu saya cerita kat sini atau tidak. Ada satu keluarga tuan-tuan ni, cucu dia yang besar-besar semua dah kerja dengan yang kecil. Yang kecil ada umur 4 tahun. 1 minggu, 1-2 minggu dibawa datang balik ke rumah datuk ni, rumah nenek ni. Datuk dengan nenek tinggal berdua saja. Anak rumah sendiri, cucu-cucu ikut mak dan anak di rumah sendiri. Datuk dengan nenek tinggal berdua saja di rumah. Yang agak besar rumah dia. Ini orang-orang korporat ni, orang-orang moden ni. Budak 4 tahun ni, dalam 3 bulan yang lepas dah balik ke rumah ni 4 kali dia balik.
Budak 4 tahun ni. Balik yang pertama, dia tak kata apa-apa. Dia tengok nenek dia tidur dalam bilik, datuk dia tidur di serami. Datang kali yang kedua, budak dia tak kata apa. Dia ingat biasalah, nenek dalam bilik, datuk di serami, tidur di serami. Datang kali yang ketiga, budak kecil ni tanya, Nek, kenapa Man datang dah 3 kali ni? Kenapa tiap-tiap malam Man datang, Man tidur sini, Man nampak nenek tidur bilik sendiri seorang-seorang, datuk tidur di luar. Apa wanita ni bagi tahu saya, tuan-tuan ni? Doktor, saya tak ada perkataan nak jawab. Cucu 4 tahun tanya ni, saya tak ada perkataan nak jawab. Apa yang jawabnya ialah limpahan air mata saya, limpahan air mata. Kalau saya jawab pun anak cucu 4 tahun dia tak faham, doktor, dia tak faham. Macam mana, Pak? Macam mana? Itu antara sebab berlaku demikian pasal malaikat tak ada dalam rumah itu. Kerja malaikat ialah memisah-misah. Kerja malaikat ialah merenggang. Itu kerja malaikat. Kerja syaitan. Itu kerja syaitan. Minta maaf. Kerja malaikat sebaliknya. Penghubung itu malaikat, penyatu itu malaikat, peruntun kasih sayang itu malaikat, penyatu kasih sayang malaikat. Tak ada kat rumah. Macam mana? Malaikat tidak berminat masuk rumah kita pasal pergaduhan, adik-beradik bergaduh. Ayah meninggal dah 5 tahun, tak habis lagi soal pusaka. Bergaduh, tuan-tuan cerita. Bila saya pergi kawasan Felda, tuan-tuan, InsyaAllah mungkin minggu depan ni saya akan pergi ke Keratung, tuan. Keratung 6, Keratung 7, Keratung 8, Keratung 10. Itulah cerita kepada saya. Doktor, tolong sebut, doktor, tolong sebut. Anak-anak ni bergaduh, pasal angka ni bergaduh. Yang ketiga, apa yang malaikat tak masuk rumah kita? Terlalu berhibur. Apa dia? Terlalu berhibur. Pagi daripada pukul 8 hari Sabtu, hari Minggu, pukul 8 sampai pukul 12 malam. TV 1, TV 2, TV 3, TV 4, TV 5, TV 6, Astro, Awani. Telefon kadang-kadang anak-anak kita buka yang lucah-lucah, tuan-tuan. Betul-betul lucah tu. 6 tahun buka yang lucah tu 6 tahun. Tak ada cucu perempuan yang umur 7 tahun, 6 tahun yang tidak ada telefon. Tak ada. Termasuk cucu saya. Macam mana? Mana malaikat dah masuk? Sekecil seawal 6 tahun, 5 tahun, tengok lidah yang lucah, gambar-gambar lucah dalam telefon. Jadi tuan-tuan ya, boleh tak perempuan ni? Kita nak mati dah ni, tak ada masa nak tengok TV. Minta maaf, saya tak tengok TV. Saya tak pernah tengok drama di TV. Saya tak pernah tengok cerita Hindustan di TV. Tak ada. Tapi saya gembira saya ditutup mata saya dan tengok TV. Tak ada. Rumah saya tuan-tuan TV tak ada lah. Kalau tengok Hijrah, isteri saya tengok TV Hijrah, itu sajalah. Tak ada. Malam tadi dia tengok pertandingan Quran antarabangsa. Itu. Tak adalah nak tengok drama-drama, tengok wayang-wayang. Rumah saya tak ada. Minta maaf tuan-tuan, rumah saya tak ada. Tak tengok benda-benda itu semua. Macam mana? Saudara, ada ibu-ibu bila saya balik Qadha Duha begini, masa makan tu bagi tahu saya, macam mana doktor, mak mentua saya tinggal dengan saya. Umur mak mentua saya 73 tahun. Daripada pagi doktor, tengah hari sampai petang sampai malam TV drama. Sampai dia hafal lah. Hari Sabtu apa cerita, hari Ahad apa cerita, hari Isnin apa cerita, pelakonnya 73 tahun tuan-tuan, pelakon drama pun dia tahu satu persatu. Tak kesian kita tuan tengok.
Mata diterang, 73 tahun tak payah tengok TV, tak payah pakai spek, tengok TV. Tuan-tuan, macam mana? Mak mertua kita, mak kita takut-takut perempuan pun jadi macam itu. Apa lagi nak buat kat Felda ni? Minta maaf tuan-tuan dan puan, ladang orang usahakan. Apa nak buat? Tuan-tuan tengok tadi saya pergi minum, tuan-tuan. Saya bagi tahu Puan Latifah, saya pergi minum saja, pukul 9 saya datang. Penuh tuan-tuan, penuh. Perempuan-perempuan pergi minum pagi-pagi kat situ. Saudara, bukan tak boleh. Tapi apa artinya perempuan-perempuan pergi minum kat situ? Perempuan umur macam tuan-tuan perempuan ni. 3-4 meter saya tengok tadi. Mana tangan isteri nak memasakkan masakan pagi untuk suami? Mana tangan isteri nak mengacaukan teh yang disukai oleh suami? Mana? Jadi masa kita hidup dalam suasana Felda, itulah suasana Felda. Itulah budaya Felda. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak klaim, saya faham sangat Felda ni. Pasal dulu saya jaga Felda, dulu saya kerja di Kementerian Tanah dan Galian. Menteri saya Datuk Asri namanya. Dulu. Jadi Felda, Felkra, Resida ni saya jaga. Jadi saya faham. Yang berikutnya. Yang berapa ni? Yang keempat. Ulang balik. Yang pertama tadi, apa di antara sebabnya yang malaikat tidak datang ke rumah kita, tidak berminat untuk masuk rumah kita, tidak berniat untuk singgah rumah kita, tidak berniat untuk duduk di rumah kita, tidak berniat untuk datang untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di rumah kita. Yang pertama tadi apa sebabnya? Tak baca Quran. Yang kedua, gaduh, banyak bergaduh. Bukan suami isteri saja, menantu, ada ipoh, satu orang tinggal rumah kita, ipoh anak kita, gaduh. Yang ketiga terlalu berhibur. 4. Yang keempat sekarang, 4, rumah-rumah yang malaikat-malaikat tidak berminat untuk datang ke rumah kita. Yang keempat ialah melakukan dosa-dosa secara berterusan. Dosa. Tak bangun sembahyang tuan-tuan, anak kita tak bangun sembahyang sejak umur 13 tahun, masih dia akil balik, sampai di umur dia 32 tahun sekarang, tak bangun-bangun subuh. Itu namanya melakukan dosa berterusan, malaikat tak masuk. Walaupun daripada rumah kita ada 10 orang, seorang jadi begitu, pasal seorang tu malaikat tak masuk. Saudara, saya yakin ada anak-anak muda kita, laki-laki atau perempuan, daripada akhir balik umur 13, sekarang umur 32 tahun, saya yakin ada di antara mereka tak pernah bangun pukul 5.30 pagi. Tak pernah. 5.30 pagi. Macam mana? Bangun 8.30 pagi ramai. 5.30 pagi yang tak ada ni. Bukan saja anak-anak tak bangun, bapa-bapa, mak-mak pun tak bangun. Tapi kalau bangun duduk-duduk, bangun bersiap untuk pergi minum pagi di mana-mana, bangun bersiap untuk minum pagi, pergi ke kawasan, bukan kawasan Mempaga, di luar Mempaga mereka pergi, start motosikal, start kereta, pergi nak minum, tapi tak fikir nak pergi meraihkan namanya Masjid Gugusan Mempaga. Yang kelima tuan-puan, kalau ada dalam peti ais kita, peti ais simpan apa? Peti ais simpan apa? Simpan baju. Kalau ada di antara bahan-bahan makanan itu termasuk dalam 2 kumpulan, syubhah dan haram. Syubhah atau syubhah yang belum ditentukan lagi, kita merasa ragu-ragu, haram atau halal, haram atau halal, haram atau halal. Satu lagi yang confirm haram. Apa yang confirm haram? Tuan, bir, minuman keras,
Air ketum. Air ketum. Root beer tak apa. Root beer bukan beer. Root beer itu padi daripada root, daripada pokok. Itu root beer. Air ketum. Tuan-tuan kata air sini tak ada air ketum. Mungkin kilangnya kat sini perempuan. Mungkin kilang di rumah kita. Di mana-mana kawasan Felda, di mana-mana kawasan Felda, semuanya ada air ketum. Macam mana? Balik ni perempuan. Biar suami kita marah, biar anak kita marah, biar semua dia marah. Aku kalau tahu dalam rumah ni ada ketum, aku akan keluar daripada rumah ni. Cakap itu je. Man, anak kita yang sulung. Din, anak nombor 3. Ya, anak perempuan nombor 4. Kalau ada air ketum dalam rumah ni, kau tunggu rumah ni, mak dan ayah keluar daripada rumah ni. Nah, cakap itu. Cakap itu. Renung mata dia, tuan-tuan. Renung mata dia. Serius. Perempuan mampu tak cakap gitu? Tak mampu. Tak mampu ya, tak mampu. Kita doa kepada Allah. Doa. Tak mampu. Kemudian yang keberapa dah? Yang ke-6 ya? Yang berapa tadi? Yang kelima, sekarang yang ke-6 ni. Yang ke-6, yang saya sebut tadi dalam munajat saya tadi tuan-tuan, sebelum doa tu namanya munajat. Itu namanya munajat. Sebelum doa tadi. Kan macam saya bercakap gitu, namanya munajat. Masa saya munajat tadi tuan-tuan, saya ada sebut malaikat tak masuk rumah kita kalau ada penghuni. Kalau ada seorang penghuni, bukan semua, seorang penghuni yang sudah cukup umur 13 tahun ke atas, yang tidak solat, yang tak jaga solat, yang solat di hujung waktu, yang solat telah tergelincir waktu. Macam mana? Pun tak berani nak beritahu anak. Tuan-tuan takut nak beritahu anak, takut nak beritahu suami. Macam mana? Siapa nak beritahu? Ustaz takkan datang ke rumah, imam takkan datang ke rumah. Kita punya abang ipar tu Bilal namanya, Bilal Din, dah meninggal dah. Selalu Bilal Din yang ingatkan ahli keluarga ni. Dalam mesyuarat keluarga, Bilal Din datang, biasanya Bilal Din yang beritahu ahli keluarga ni tentang hal-hal agama. Sekarang Bilal Din dah tak ada. Ipar kita Bilal Din namanya, dah tak ada. Siapa nak ambil tanggungjawab tu? Siapa nak ambil tanggungjawab? Sekurang-kurangnya puan, balik ni selepas Isya, pujuk anak, pujuk suami, duduk sekejap. Mama nak cerita apa mama dapat daripada salat duha sampai Dr. Hasan munajat, sampai dia baca doa, sampai dia memberi kuliah. Tajuk kuliahnya keluarga yang tidak didatangi oleh malaikat, rumah yang tidak didatangi oleh malaikat. Mak nak cerita sikit dengan korang semua. Boleh tak? Tak boleh ke? Takut juga? Tak boleh? Boleh, kena buat, orang kena buat. Kena buat. Selamatkan mereka, selamatkan kita, selamatkan seluruh ahli keluarga. Kita kena selamatkan. Tak ada siapa yang boleh datang. Hasan Ali tak boleh pergi rumah perempuan, tak boleh. Hasan Ali tak boleh. Hasan Ali penuh, tuan-tuan, penuh. Tak boleh pergi. Saya pernah pergi, kejap je, sikit ni, dekat sikit ke rumah Hajar Latifah. Itu pun sekejap je. Tak boleh. Nombor 7. Nombor 7 sekarang. Nombor 7 kan? Nombor 7 tuan-tuan. Dengar ni. Rumah yang tidak terurus, kotor rumah. Kotor ni memang iblis dan syaitan suka. Rumah yang kotor. Besar ke rumah kita, perempuan? Besar ke rumah kita? Rumah Felda dulu, tuan-tuan ingat rumah Felda dulu, belum masuk Felda. Besar mana rumah dia?
Allah. Rumah papa. Kan? Tukangnya pun tak bagus. Antara papa dengan papa tu nampak lubang. Boleh ngintai pada orang itu. Itu dulu, sekarang dah tak ada begitu. Tapi rumah kotor. Bila air kotor. Bila air dekat-dekat dah 5 bulan tak menyental. Sampai suami tergelincir berapa kali jatuh dah suami. Betul tuan-tuan, betul. Anak laga ada 2 orang ke rumah. Kenapa rumah kita kotor? Semak saya tengok, semak depan tu, semak rumah. Kawasan depan tu ada tuan-tuan, 20 kaki kali 50 kaki. Mana bunganya? Mana jambangannya? Kenapa tak buat? Mana jubin? Cuba dia tilekan jubin cantik-cantik, tile jubin cantik-cantik. Bukan mahalnya. Bila jubin second hand pun ada. Cantik kena cantik. Sebab Allah itu cantik, Allah suka kepada yang cantik. Allah itu cantik. Ini hadis, Allah itu cantik dan Allah suka sesuatu yang cantik. Termasuk rumah kita. Bila cantik, malaikat suka datang. Bila cantik, malaikat tak suka benda yang cantik. Benda yang kotor, itu yang malaikat tak suka, tetapi syaitan iblis suka yang kotor. Jadi balik ini boleh tak kita titahkan anak kita? Hujung minggu ni, mulai daripada Sabtu hari Ahad 2 hari, kita betul-betul tuan-tuan selongkar rumah kita. Periuk belanga tu sental periuk belanga kita. Betul tuan-tuan, buat ni. Perintahkan anak kita, call balik-balik. Mandin, tolong balik ni. Saya mak dah tak sanggup dah ni. Bau, tuan-tuan, macam-macam bau rumah ni. Tengok macam mana. Tengok, nak bersihkan hari Sabtu hari Ahad, mak akan masak pulut. Mak masak pulut, mak cari benda-benda untuk yang terbaik kita makan, tapi tidak buat pembersihan besar-besaran berlaku dalam rumah kita. Sebab mak hendak malaikat masuk rumah, bukan syaitan iblis dalam rumah kita. Boleh tak beritahu anak kita begitu? Boleh? Takut juga? Tak, ini serius lah perempuan. Perempuan kena buat ni. Perempuan buat ni dalam, tak begitu. Mak dengar syarahan Dr. Hasan. Situ, puan-puan berselindung kat situ. Mak dengar syarahan Dr. Hasan pagi tadi. Gitu, selindung. Jadi maknanya bukan datang daripada mak. Kalau datang daripada mak dah biasa. Dia kata mengomel je. Mak tadi ikut program Dr. Hasan. Mak berada dalam kuliah Dr. Hasan. Cerita Dr. Hasan tadi, rumah keluarga yang tidak didatangi oleh malaikat. Mungkin rumah kita ni mandi ya, mungkin rumah kita. Atau sebabnya rumah kotor tidak terus. Rumah mama ni. Engkau duduk Kuala Lumpur, mak pergi rumah kau bersih. Tapi engkau balik, bini kau tak pernah pegang penyapu sekali pun tak pernah. Macam mana? Macam mana? Yang ke-8. Betul, yang ke-8 sekarang. Rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat ialah rumah yang anak-anak terutamanya derhaka kepada mak dan ayah. Allah. Semua rumah lah. Termasuk rumah Hasan Ali ni. Macam mana? Macam mana anak kita? Contoh anak derhaka. Contoh. Yang mudah-mudah contohnya. Cakap kasar dengan mak. Mak cakap halus dengan dia. Man tolong pergi kedai man. Alah, kedai. Macam mana? Macam mana anak kita ni? Bahasa yang macam itu malaikat tak masuk. Atau mak panggil dia tak jawab, malaikat tak masuk. Atau dia selalu merengus depan mak ayah, malaikat tak masuk. Allah mak cakap lama sikit tuan-tuan, dia ambil kunci motosikal, dia pergi start motosikal, dia tinggalkan kita, malaikat tak masuk. Atau banyak kali dah kita sebut pergilah masjid. Kadang-kadang dia jawab tuan-tuan, mak nak masuk syurga, mak pergi, tinggalkan saya.
Betul tuan-tuan. Ada ibu-ibu bagi tahu saya, sampai begitu anak mak nak masuk syurga, mak pergi, tinggalkan saya. La haula wala quwwata illa billah. Bayang tuan-tuan, bayang level kederakan anak-anak. Bayang darjah kederakan anak-anak. Anak-anak itu tak ada di mempaga yang jenis macam itu. Ada. Tak ada di mempaga 2? Ada. Tak ada di mempaga 3? Ada. Mempaga 1 kat mana? Tak ada mempaga 1. Kat mana? Ini. Ni mempaga ini 2. Ni 2. Mempaga 1 kat mana? Belakang. Sana. Oh, makan tipah. Pakai 1. Dekat-dekat aja. Betul. Okey. Yang kedai-kedai tu mempaga 3. Okey, alright. Saya sebagai daripada kaki saya akan berada di sini sampai akhir hayat saya nanti. Nun di Lebu, Kampung Lebu. Tahu kan apa yang saya buat Kampung Lebu tu? Tahu ke? Siapa tak tahu angkat tangan? Amboi, yang tak tahu pun buat tahu. Okey. Saudara, derhaka kepada mak dan ayah. Semua dosa, tuan-tuan dengar ini hadis. Semua dosa yang kita lakukan akan dihisap di padang mahsyar selepas kita mati. Semua dosa akan dihisap selepas kita. Ada satu saja dosa yang balasannya akan dibuat di dunia lagi, tak tunggu dia mati. Dosa apa? Derhaka kepada ibu dan ayah. Perempuan, kalau ada perempuan dalam hati macam anak kita balik minggu-minggu dengan isteri dia balik, tapi tak menyenangkan, dia balik duduk dalam bilik, tuan-tuan, isteri dia pegang pinggan pun tidak, pegang cawan pun tidak, dia pegang nasi aja. Betul. Habis dia pegang nasi, dia tinggalkan sinki, dia masuk bilik lagi dengan suami kita. Berkata-kata hati kita, kalau gitu kau jangan baliklah. Saudara, bisikan daripada mak macam itu tempias kepada anak kita. Dia akan rasa nanti. Di dunia dia akan rasa. Jangan Muhammad. Ibu ni, perempuan lah, ibu ni, saya cukup yakin kepada ibu saya. Yakin. Selain daripada Allah dan Rasulnya, ibu saya. Ibu saya mencorakkan saya ni. Kalau ibu saya tak mencorakkan saya, takkan saya datang bersyarah kat sini. Takkan saya datang pimpin tadi sembahyang sunat duha tadi. Ibu saya mencorakkan saya. Kemudian yang berapa? 9. Begitulah mengambil nota. Yang berapa sekarang? 9. Masuk yang ke-10 ni. Masuk yang ke-9. Yang ke-9, yang ke-9, malaikat tidak masuk rumah kita kalau ada di antara penghuni rumah yang suka memutuskan silaturahim. Allah. Artinya apa? Memutuskan silaturahim, memutuskan. Dengan mak mertua punya baiklah mak mertua, macam malaikat mak mertua tu. Tapi dia tidak pernah hormat dengan mak mertua. Dia benci kepada mak mertua. Tuan-tuan, saya pernah cerita kat sini agaknya. Satu orang, tuan-tuan, orang Kedah, balik hari raya. Itu bukan hari raya pertama, yang kedua, yang ketiga. Biasanya hari raya macam itulah. Suami balik, anak 3 orang. Suami, tuan-tuan, kereta besar, orang besar, tuan-tuan, pangkat besar. Sampai dekat Al-Ustaz, di Jitra nama tempatnya. Letakkan isteri, tuan-tuan, betul-betul kat pagar. Kat pagar, tak masuk rumah, kat pagar. Anak 3 orang dengan isteri masuk dalam rumah. Dia undur kereta, tidur kat hotel, tuan-tuan rupa dia. Dia tak pernah tidur mak betul, pak betul. Tak pernah tegur mak betul, pak betul dia. Saudara, macam mana? Apa sikap dia? Memutuskan silaturahim. Jangan.
Ada satu orang tuan-tuan, macam satu orang besar kerja bank, pegawai besar dalam bank tuan-tuan, pegawai besar dalam bank. Sejak dia kahwin tuan-tuan, sejak dia kahwin, laki-laki ni dia ada kedudukan sikit dalam masyarakat, dia ada kedudukan sikit. Somebody, anak somebody. Yang perempuan ni, ayah dia, mak dia orang biasa lah, tidak orang kampung pun, tetapi orang yang tidak educated, orang biasa. Saudara, menantu ni dah kahwin dekat 30 tahun ni, tak pernah sekali ke nak duduk-duduk, nak sembang-sembang, nak makan-makan, nak mesra-mesra, tak ada. Satu hari dia kata, isteri dia cerita kat saya ni, satu hari nak bawa isteri dia pergi hospital ni, nak pergi hospital, tuan-tuan, kereta suami dia pinjam kereta tu, perkataannya pinjam kereta suami ni, nak pergi hospital. Dalam kereta mak betul bapak apa nak hantar dia pergi hospital. Dalam perjalanan suami dia telefon. Apa dia kata? Nanti dalam sejam lagi balik jangan kuda kereta, saya nak kuda kereta. La haula wala quwata illa billah. Apa ni? Bapak betul dalam kereta, mak betul dalam kereta, isteri dalam kereta. Macam mana? Saudara yang saya muliakan sekalian ya. Sebab itu saya haraplah tuan-tuan ya, satu yang terakhirnya tuan-tuan ya, yang ke-10 ya, yang ke-10 ya. Yang ke-10, kalau ada dalam rumah itu yang tidak peka kepada anak-anak yatim, tak peka. Saya nak tanya perempuan yang hadir ni, perempuan dah tahu di sekeliling masyarakat perempuan, jiran tetangga, ada berapa orang anak yatim? Tahu? Bila bapak dia mati, bila mak dia mati, yatim piatu. Puan-puan pernah goreng mi lebih sikit, selalu setengah bungkus, kali ini goreng satu bungkus, masuk plastik kecil-kecil, minta anak nombor 2 hantar pakai motosikal, hantar pada anak yatim. Bekalkan satu orang RM5, satu orang RM5. Perempuan buat? Kalau tidak macam mana? Sebab khidmat anak yatim, tuan-tuan menyikatkan kepala anak yatim. Dikata dalam hadis tuan-tuan dan puan, siapa yang memegang kepala, kalau rambut ni apa namanya? Mengusap kepala anak yatim, menyikatkan rambutnya, tiap-tiap helai daripada rambut dan bulu romanya, berdoa kepada Allah supaya apa yang dilakukan ini, mereka dibukakan pintu syurga yang melakukannya. Ni perempuan yang pergi rumah anak yatim, bawa anak kita melawan anak yatim, pergi jumpa tempat-tempat yang ada pertumbuhan anak yatim, tak kisahlah mempagar keluar, mempagar ke bentuk, keluar bentuk ke dekat raut, bawa kereta. Sebab anak kita ni tuan-tuan, anak kita ni kena didedahkan, kena tahu. Sebab anak kita ni dididik dengan penuh kasih sayang. Mak bagi kasih sayang, bapak bagi kasih sayang. Mak tetap sentuh, bapak sentuh, pun tak jadi juga anak kita ini. Anak yatim tak ada kasih sayang. Anak yatim tak pernah disentuh oleh tangan mak dia. Anak yatim ada yang mati masa di dalam perut, masa dia lahir, mak dia mati. Saudara, anak yatim macam kita, dia nak rindu mak, rindu ayah, dia tak ada mak, tak ada ayah. Apalah salahnya kita belikan sebiji apple, ganti mak dan ganti ayah? Kita tak buat. Perempuan duit banyak sebenarnya, 3,000, 4,000, kadang-kadang ada musim-musim sampai 4-5,000. Di Keratung 5 tuan-tuan, Keratung 5, saya nak cerita ni, baru saya pergi dah 2 bulan dan setengah. Keratung 5 tuan-tuan, kalau misalnya Felda usahakan tanah itu, dia dapat 4,100. Kalau dia sendiri usahakan tanah itu, dapat 6,200 sebulan. Keratung 5. Perempuan banyak duit, kemana pergi dia? Tak disalurkan pada orang miskin, tak disalurkan pada anak yatim, tak disalurkan kepada masjid, tak disalurkan kepada kompleks Anjung Besar Fatimah di Kampung Lembu tu.
perempuan 10 perkara. Jam saya pukul 10.53 sampai pukul 11 boleh? Boleh? Lepas ni ada minum ke apa ke? Dah siap ke? Dah siap. Ha? Puan lapor ke? Puan lapor dah? Benar 10 minit lagi boleh? Puan Latifah 10 minit lagi boleh? Tuan Imam 10 minit lagi boleh? Tuan Imam 10 minit lagi boleh? Tuan Imam ni lapor ni. Okey. Jadi simpul, saya nak simpulkan ni. Saya nak simpulkan ni. Semuanya ni tuan-tuan, semuanya ni mulai daripada hari ini rumah kita mestilah di antara rumah yang digemari, disayangi, dikasihi, dirindui oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ini dengan 10 perkara tadi diperbaiki 10 perkara. Perempuan, bukan perempuan kena baik, kena semua sekali 10, sikit-sikit je. Tetapi mesti ada pergerakan ke situ, mesti ada perlakuan ke arah situ, mesti ada kekuatan untuk menukarkan ke arah itu, mesti ada perubahan yang berlaku. Sikit-sikit. Jangan panggil suami kita, bang, duduk, bang, 10 perkara, bang, 10 perkara. Jangan takut-takutkan mereka. Sikit-sikit. Sikit-sikit tapi kita buat. Sikit-sikit tapi menjadi. Sikit-sikit tapi berterusan. Sikit-sikit tapi istiqamah. Itu dia. Nombor 2. Perubahan ini mesti berlaku. Kalau tidak, kesan daripada malaikat tak ada di rumah, kesan jangka panjangnya bila kita nak mati. Tadi saya ulang balik. Kesan jangka panjangnya bila kita nak mati. Tuan, bila nak mati nanti, ini ada malaikat, ini ada setan iblis, dua-dua ada ni. Dua-dua ada. Tuan-tuan nak mati, ada satu gambar nanti datang kepada kita, satu lembaga, muka mak kita seputir macam mak kita, sebiji. Apa dia kata? Tiba, aku ni mak engkau, tiba. Aku kandungkan kau 9 bulan 10 hari. Engkau adalah 88 orang anak yang paling sukar aku lahirkan. Maka masa aku lahirkan kau punya sakit, nyawa aku berada di ujung rambut aku, wahai tiba. Aku sayang kau. Engkau haus kan? Orang nak mati ni minum air sebanyak lautan, habis minum lagi air sebanyak lautan, tak hilang dahaga tuan-tuan orang yang nak mati. Aku bawa air ni, tiba. Aku sayang kau. Bapa kau tak bawa air, aku yang bawa air. Adik-adik kau tak bawa air, aku yang bawa air. Pasal aku sayang kau, tiba. Engkau berada dalam rahim aku, bukan dalam rahim orang lain. Engkau minum air ni. Hanya engkau tolong aku sebagai mak engkau. Bahawa tiada tu, bukan tiada Tuhan. Bahawa Tuhan ini beranak dan diperanakan. Bahawa Tuhan ini lebih daripada satu. Bahawa kuasa ini Tuhan ini adalah terhad. Bahawa Nabi Muhammad itu bukan Nabi, bukan Rasul. Tiba, minum air ini, tiba. Minum air ini, tiba. Minum air ini, tiba. Saudara, bayang kalau tidak ada malaikat. Kalau ada malaikat, malaikat akan menyanggah, atau menyanggah apa yang ditawarkan oleh syaitan dan iblis. Bayang tidak ada malaikat. Di saat kematian kita tidak ada malaikat, apa akan jadi? Perempuan ingat, apa jadi kalau tidak mengucap la ilaha illallah? Tak guna tuan-tuan. Tuan-tuan lahir ke dunia ini, tuan-tuan umur 64 tahun, 68 tahun, 73 tahun, saya 77 tahun, dia tak guna lahir ke dunia kalau mati tidak boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak guna hidup. Sebab itu yang ketiga tuan-tuan ni,
Tak ada cara lain. Caranya untuk buat satu perubahan ini ialah mengadu kepada Allah. Nanya munajat, macam munajat tadi, macam saya munajat tadi, mengadu depan Allah dengan lenangan air mata. Minta Allah tunjuk jalan. Minta sifat dan Rahman dan Rahim Allah, mendatangkan malaikat datang ke rumah kita dalam keadaan apa pun. Kita memerlukan malaikat datang ke rumah kita. Minta kepada Allah. Bukakan lorongnya, bukakan jalannya. Allah berkuasa. Allah sangat berkuasa. Tak ada lain yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita, untuk membantu perempuan. Yang keempat perempuan, untuk kita merubah satu keadaan ini. Mesyuarat, tuan, mesyuarat. Tapi puan kata takut kan? Mesyuarat. Mesyuarat, bawa kepada keluarga, suami isteri, anak-anak. Apa yang perempuan dengar pagi ini daripada pukul 9 sampai jam saya sekarang pukul 10.59, pukul 11. Kat 2 jam dah tuan-tuan kita ni. Bagi tahu. Dia nak dengar satu hal, dia tak mau dengar satu hal. Dia nak buat satu hal, dia tak nak buat satu hal. Tetapi kita sudah menjalankan satu ruang hidup ini, namanya Al-Amiruna bil Ma'ruf wa Nahun 'anil Munkar. Kita mempromosi yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Mencegah yang munkar maknanya kalau munkar tercegah daripada rumah kita, ma'ruf banyak rumah kita, malaikat menderu-deru masuk ke rumah kita. Yang kelima. Yang kelima tuan-tuan dan puan, boleh tak lepas ini banyak doa, nangis. Sebut nama suami, sebut nama anak. Sebut nama anak lelaki, sebut anak perempuan. Sebut nama menantu. Sebut siapa saja dalam rumah kita yang masuk dalam 10 perkara. 10 perkara tadi mereka terlibat secara langsung, tidak terlibat secara langsung, yang menyebabkan malaikat lari daripada rumah kita. Yang keenam. Yang keenam tuan-tuan, kena ambil langkah terus. Tadi misalnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Pegang Quran tuan-tuan, peringkat awal ni tak boleh baca, pegang Quran, tengok Quran, tengok Quran, tengok Quran ibadah, tengok bukan baca, tengok Quran ibadah, tenung Quran ibadah, pegang Quran ibadah. Bila anak laki-laki kita pegang Quran, bagi tahu tadi. Bila suami kita pegang Quran. So itu yang ketujuh, yang keenam Yang keenam, yang ketujuh, doa, banyak doa tu, banyak doa. Nangis doa, nangis doa, nangis doa, nangis doa. Doa, terus doa, terus doa. Tuan-tuan balik ni jangan buat lain dah. Tak naklah sembang-sembang kosong, tak nak dah. Doa tuan-tuan. Doa. Lepas doa ni doa, duduk lama sikit, 15 minit selepas doa, minta doa kepada Allah, nangis. Ajak anak kita sekali, ngajak suami kita. Tuan-tuan ajak, nak datang tu lain, tak datang lain. Ajak kena buat. Tuan-tuan perempuan boleh usaha. Tuan-puan boleh usaha, tapi kuasa memberi hidayah, siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mengusahakan ibadah besar, mengusahakan ni tuan-tuan, pahala besar. Jadi inilah yang ke-8. Yang ke-8 perempuan ni. Ini dia. Nak tutup semua ni tuan-tuan dan puan, kita rajin bersedekah, infak sedekah. Katakanlah kita dapat sebulan, katakanlah 2,800. Boleh tak tuan-tuan bagi 1%? 1% daripada 2,800, RM28. Boleh tak 1% bagi pada masjid? 1% bagi kepada komplek Anjung Husnul Khatimah. 1%. Bagi tahu suami kita, bang, Anjung Husnul Khatimah ni dibuat di Kampung Lembu dekat dengan kita, Kupang. Dalam 6 minit, 7 minit saja sampai ke tempat itu, di tempat kita ni. Nanti menjadi satu projek besar, ramai orang datang, orang Brunei datang, orang Singapura datang, semua tempat kita ni menjadi satu tempat yang akan dilawati oleh manusia satu dunia, bang.
Semua ni mendatang nak tengok tempat kita mendidik manusia untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh tak bang kita bagi 1% setiap bulan? 1%, 1% bang, RM28. Boleh tak? RM28 kalau tuan-tuan pergi kedai Tom Yam ni sebelah ni, anak 4 orang, menantu seorang, kita berdua orang, berapa tu perempuan bayar? Makan paprik, makan daging merah, makan tom yam campur, makan telur dadah, makan ikan 3 rasa, nasi 6 nasi. Berapa bayar? Berapa bayar perempuan? Takkan 100? Tak sampai lah 200,500 kot. Sampai ke? Agak-agak 200,500. Tapi kalau Kuala Lumpur memang 200,500, memang tak lagi 200,500. Tapi kat sini saya ingat tak sampai 200,500. Kuala Lumpur 300 pun mahu tuan-tuan, 300 pun mahu. Betul. Ada satu Kuala Lumpur tuan-tuan ni, kedai. Kita tak tahu saja kita masuk lah. Masuk dengan anak-anak semua tuan-tuan ni masuk kedai tu. Kedai bagus, makanannya bagus. Dia ada western sikit makanan dia. Bagus, orang Islam ni bagus dan sebagainya. Tuan nak tahu kita makan 6 orang kita makan. Dia punya harga dia 6 orang RM486. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sekarang nak cari 1% bagi kepada komplek Anjung Sultan 1%. Supaya nama perempuan, nama isteri, nama suami, nama anak tercatat. Tuan-tuan nak tahu besok dibangunkan. Sekarang ni perempuan pergi tengok lah, perempuan pergilah tengok. Pergi tengok tepi jalan je. Tak ada masuk ke mana-mana, betul-betul tepi jalan. Puan Latifah dah pergi dah. Pergi dah. Tahu. Tahu, bagus. Ajak suami pergi, ajak suami, ajak anak pergi tengok. Inilah tempatnya yang nak mengajar manusia satu dunia mereka datang. Tempat ini satu-satu dalam dunia yang mengajar manusia mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, tak ada tempat macam itu dalam dunia ni. Programnya khusus untuk mengajar manusia supaya mati mengucap la ilaha illallah. Sinilah tempatnya. Komplek Anjung Sultan Timah di Kampung Lebu, mungkin Mempaga, Kampung Lebu, mungkin Betong, Paru Mampu. Jadi perempuan ni, saya haraplah sedekah. Sedekah ni kita niatkan, aku sedekah supaya malaikat masuk rumah aku. Itu dia niatnya. Aku sedekah, setiap 1 sennya menjadikan 10,000 malaikat masuk rumah aku. Malaikat bilangannya banyak, perempuan banyaknya. Tuan-tuan nak tahu bilangan malaikat? Bilangan malaikat ni 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat. Berapa juta titik malaikat sejak Nabi Adam sampai kita ni. Tapi kalau begitu ramainya malaikat tuan-tuan, sampai tak boleh dibilang. Tapi 1 malaikat pun tak datang rumah kita. La haula wala quwwata illa billah. 1 malaikat pun tak datang rumah kita. Kerana 10 perkara tadi. Jadi, okey. Saya nak tamatkan sampai 10 perkara. Puan Latifah, saya dah bagi tadi 10 perkara malaikat tidak berkunjung ke rumah kita. Dan di ujungnya saya dah bagi 10 tindakan yang kita mesti lakukan untuk menjemput pembantu Allah yang paling setia, namanya malaikat Allah, untuk masuk. Dan kalau boleh tuan-tuan bertandang ke rumah kita, kalau boleh mendekatkan kita dengan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Okay, sekarang apa yang saya nak buat? Sekarang saya nak sambung cerita tentang komplek Anjung Sultan Timah. Apa ni ya Adam? Ya Adam. Minta apa tadi Adam yang tu, yang borang-borang yang baru tu. Perempuan ni, selain daripada yang Puan Latifah dan Puan Rohani dan sebagainya, dibawakan kita ni sijil wakaf tunai. Ini sijil wakaf tunai. RM10 ada, RM20 pun ada, sekeping. Hari ini perempuan pejam mata ambil 4 keping ni. Kalau RM10 ambil 4 keping, RM40. Kalau RM20 ambil 4 keping, RM80.
Satu wakaf untuk diri, satu wakaf untuk suami, nak panggil malaikat ni. Satu wakaf untuk roh mak yang sudah pergi, satu wakaf untuk roh ayah yang sudah pergi. Kalau masih hidup pun tak apa lagi lah, tapi saya katakan yang telah pergi ni jadi 4. Satu keping wakaf untuk diri, satu keping wakaf untuk suami, satu keping wakaf untuk mak, satu keping wakaf untuk ayah. Saya ulang balik. Satu keping wakaf untuk diri, keping yang kedua wakaf untuk siapa? Suami. Keping yang ketiga wakaf untuk siapa? Mak sama dia hidup atau arwah mak yang telah meninggal. Dan yang keempat ialah kepingan yang keempat wakaf untuk ayah yang masih hidup telah pergi bertemu dengan Allah SWT. Itu ada kat luar sana. Okay. Satu lagi, Puan Latifah, Puan Rohani telah menghabiskan beberapa buku ni. Satu buku ni 50 keping. Dia dah masuk dalam bank pun dah. Dah tercantik nama dia dah. Malaikat-malaikat tuan, malaikat-malaikat dah menjut beribu-ribu berpusuk-pusuk pergi ke rumah dia sekarang. Saudara, ini yang Puan Latifah, Puan Rohani lakukan. Puan ambil lah Puan. Takkan tak ada anak, takkan tak ada adik beradik, takkan tak ada keluarga di kampung, takkan tak ada mereka yang berjaya, tak ada kan mereka yang tak mampu. Ambil. Yang paling sikitnya RM10, satu RM10 je, 50 keping, 500. Ambil RM20, 50 keping, 1000. Saya nak bagi tahu ya, perempuan ambil ni, perempuan edarkan nampi nama perempuan, dan nama perempuan ada dekat tangga masjid tu yang didirikan tu, ada nama perempuan. Dekat tiang masjid tu ada nama suami kita. La haula wala quwwata illa billah. Depan tempat ambil wudu tu ada nama anak kita. La haula wala quwwata illa billah. Bila lagi? Dan benda ni di sebelah pagar. Perempuan, kenapa Hasan Ali datang kemari? Hasan Ali dia orang Selangor, tuan-tuan. Hasan Ali dia orang Selangor. Kenapa saya sanggup datang kemari? Sanggup 2 hari sekali saya datang, 2 hari sekali saya datang, 2 hari sekali saya datang. Umur 77 tahun, tuan-tuan. Saya dah kumpul 2.8 juta ringgit. Dengan ini 2.8 juta ringgit, duit itulah tuan-tuan tengok masjidnya sedang dibangun, studionya sedang dibangun, asramanya sedang dibangun. Ni perempuan kena bantu cakap dengan suami kita. Sebab itu tuan-tuan ni nanti dapatkan ini ada, tuan-tuan isi ini namanya sumbangan wakaf seisi keluarga untuk komplek An-Nusratul Khatimah. Seisi keluarga, pakat dengan suami, pakat dengan anak, pakat dengan adik, pakat dengan apa, keluarga, satu keluarga, sumbanglah. Satu keluarga. Kalau satu keluarga RM10, 8 keluarga RM80, sumbanglah. Nah, saya dah sebut di tiang masjid ada nama perempuan, di mihrab ni masjid nanti ada nama adik kita, ada nama anak kita. Takkan nama anak kita tercantik di warung, takkan nama anak kita cantik masih di main teruk, di bawah pohon sawit tu ni. Dan ini adalah caranya untuk membuka pintu rumah kita supaya didatangi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Sebab tiap satu nama yang perempuan pilih kat sini ada nama dia. Saya dengan ini wakafkan atas nama-nama berikut. Ada 10 nama, mungkin ada 4 nama. Tak bagilah. Kalau satu nama RM10, 4 nama RM40. Bagilah. InsyaAllah tuan-tuan. Tiap-tiap satu sen akan masuk menjadi tiang, menjadi alam, menjadi apa ni? Menjadi lantai, menjadi gabung, menjadi atap kepada masjid dan bangunan-bangunan yang sedang dibangunkan. Kita harap bulan Mac 2026 seawal itu boleh masuk dah. Saya nanti orang Mempaga ni orang yang pertama ikut program jangka pendek. Program jangka panjangnya, tuan-tuan, program jangka panjangnya memerlukan perempuan memiliki studio namanya. Memiliki studio, milik studio wakaf. Beli studio wakaf terus, mesti wakaf. Syaratnya mesti wakaf. Beli studio wakaf atas nama perempuan. Perempuan tak duduk di situ ke
Adik-beradik duduk situ ke, anak-beranak duduk di situ, itu namanya wakaf khas untuk keluarga. Satu lagi, wakaf serah kepada Hasan Ali lah sebagai mentadbir untuk menentukan siapa yang nak masuk duduk dalam studio itu. Itu satu. Satu lagi itu kursus yang duduk 100 tahun, duduk 10 tahun, duduk 20 tahun dan mungkin mati di situ. Itu kursus jangka panjang yang memerlukan tempat duduk namanya studio. Satu lagi kursus pendek, seminggu atau 4 hari atau 3 hari. Yang ini bila siap nanti saya hubungi Puan Latifah, datanglah beramai-ramai dengan suami, mesti dengan suami, dengan anak-anak. Ikut program, nama programnya Keluargaku Penghuni Syurga. Nama program dia Keluargaku Penghuni Syurga. Tak ada dalam dunia tuan-tuan. Tajuk macam ni tak ada dalam dunia. Yang ada di Kampung Lebu, mungkin Mempaga, mungkin Bentul, yang namanya Komplek Anjung Husnul Khatimah. Datanglah. Saya akan pastikan tuan-tuan, orang Mempaga, orang dekat-dekatnya, orang Raub dekat-dekat semua ni, antara orang yang mula-mula nanti masuk. Masuklah. Ikut program jangka pendek tadi. Seminggu boleh, 4 hari boleh, 3 hari boleh. Datanglah. Kalau anak degil-degil, saya ada program khas untuk anak-anak. Anak yang tak suka masjid, anak yang tak suka sembahyang, anak yang tak suka bangun pagi, khas. Program ni namanya tuan, nama programnya ialah Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Nama programnya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saudara-saudara, marilah sama-sama kita bangunkan. Saya pusing tuan-tuan, non-stop, hari-hari. Baru balik Terengganu 4 hari 4 malam. Nak pergi Terengganu lagi 24, 25, 26, 27 saya berada di Terengganu. Kan Melaka 15, 16, 17, 18 di Melaka. Inilah yang saya bawa tuan-tuan. Inilah yang saya bawa. Inilah cerita yang saya bawa. Semata-mata saya hendak nanti di Lebu akan siap. Dalam bulan Mac tahun 2026 akan siap. Orang boleh masuk ikut program-program di sana nanti. Dan saya nak kata tuan-tuan, tuan-tuan tengok di hujung minggu nanti bas-bas besar akan masuk. Orang Brunei akan datang, orang Singapura akan datang, orang Kelantan akan datang, orang Riau akan datang. Tengok macam mana kita bangunkan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Ketika itu, Lebu ni, Mempaga ni ada dalam peta dunia tuan-tuan, dalam peta dunia nanti. InsyaAllah. Tuan-tuan doakan ini akan berlaku. Tapi bukan itu yang kita nak. Kita nak syiar kebesaran agama terpancar daripada Kampung Lebu yang termasuk pancarannya ialah di Mempaga ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan ya, pada nanti ambil, nanti kat sana nanti ambil surat satu keping, ambil kat sini boleh bincang dengan suami, bincang dengan anak-anak. Maknanya ini wakaf satu keluarga. Tajuknya sumbangan wakaf seisi keluarga untuk kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nama, tuan-tuan, nama orang-orang yang kita wakafkan, dan tuan-tuan sign lah, insyaAllah. Ini akan jadi bukti di hadapan Allah. Ini akan malaikat catat di hadapan Allah. Ini bukti tuan-tuan dan puan. Kita melakukan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita. Dan saya dah sebut 10 perkara tadi yang menjadi penghalang kepada malaikat masuk rumah kita. Inilah antara caranya kita berikan kunci membuka pintu rumah kita bagi membolehkan malaikat masuk rumah kita. Ini kunci dia tuan-tuan, masya-Allah. Jadi saya tuan-tuan dan puan ya, yang berikutnya ini saya dah sebut dulu buku. Tuan-tuan ya, 3 buku ni saya dah arak keliling dah 3 buku ni. Tuan-tuan nak tahu ya, kita kumpulkan 2.8 juta ringgit, hampir 1 juta ringgit saya dah kumpul jual buku ni tuan-tuan. Hasil daripada buku ni kita bangunkan Komplek Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan tengok pembangunan sekarang ni. Tuan-tuan tengok masjid sedang dibangunkan. Studio dah masuk 26 studio. 26 biji studio sedang dibangunkan tuan-tuan. Inilah dia. Jadi kita perlukan, kita hendak tuan-tuan insya-Allah. Tadi tuan-tuan nampak zikir munajat. Tadi saya zikir munajat. Tadi yang zikir munajat tu boleh katakan dalam 5% atau 10% daripada total. Ini zikir munajat 22 minit. Letak dalam bilik, letak di mentokar. Tuan-tuan macam saya munajatkan tadi. Lembutkan hati anak dengan ini. Lembutkan hati suami dengan ini. Lembutkan hati ahli keluarga kita dengan ini. Buka pintu rumah kita untuk datangkan malaikat dengan zikir ini. Ini namanya zikir munajat tuan-tuan. Saya didik anak saya 8 orang, antaranya dengan ini. Saya didik cucu saya 18 orang, antaranya dengan ini. Saya didik manusia dalam program Summer Camp. Tuan-tuan tahu saya mengadakan Summer Camp 36 tahun. 1.2 juta anak-anak sampai budak universiti ikut program saya. Saya lembutkan hati mereka dengan zikir munajat. Sebagainya saya zikirkan tadi tuan. Tuan boleh dapatkan zikir munajat di sana nanti di table ataupun di meja kat sana nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, satu lagi ini kad saya. Kad ni tuan-tuan ambil. Tuan-tuan tahu tak?
Screenshot, tahu screenshot. Tuan-tuan tak tahu screenshot dia? Ambil gambar dia. Ambil gambar depan belakang, sebar kepada adik, abang, kakak, saudara mara dan sebagainya. Sebab tuan-tuan sebar kat sini, dalam ni ada 5 media sosial. Saya ada TikTok, saya ada Facebook. Diorang boleh tengok sarahan saya yang 10 tahun yang lepas, semua sarahan saya. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, dia boleh pergi percuma tuan-tuan. Dengan diorang pergi kepada media sosial. Sama ada Facebook, sama ada TikTok, sama ada YouTube, sama ada Instagram, sama ada Telegram. Saya semua ada tuan-tuan. Ini Hasan Azmi berdakwah online. Tuan-tuan boleh bagi anak kita dalam belakang ni, online-nya apa ni? Apa dia punya? Dia punya user ID namanya. Tuan-tuan bagi kepada tuan-tuan depan belakang ni. Screenshot depan belakang, hantar kepada mereka. Inilah usaha perempuan. Sebagai suri rumah tangga, sebagai orang yang tak boleh berjalan jauh, inilah usaha perempuan. Buat ni perempuan. Sebagai satu usaha dakwah kita untuk menyedarkan anak-anak, menyedarkan kaum keluarga, menyebarkan sahabat-sahabat, dan akhirnya menyedarkan seluruh umat, menyedarkan umat untuk balik berbondong-bondong menghidupkan agama Allah dalam diri mereka dan keluarga mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, saya rasa okey, yang ini yang ini yang saya kata ni yang apa ni, yang runcit, ni runcit, dipanggil runcit. Tuan-tuan tak sekeping ke, itu di luar sana runcit. Tapi saya hendak siapa-siapa yang boleh bantu saya, bantu Anjur Khatimah untuk sebar ni, ambil satu orang satu buku, dua buku, 2 bulan tu, dalam masa 2 bulan. Al-Fatihah buat dalam masa 3 minggu saja, tak sampai pun 3 minggu, habis dah semua ni. 2 bulan tuan-tuan, sebarkan, bagi tahu, call anak kita, mari kita sumbang Komplek Anjur Khatimah, bagi gambar dia tuan-tuan ya. Tuan-tuan bagi saya nombor telefon perempuan ya, bagi saya nombor telefon, nanti ada nombor telefon kat sana. Tuan-tuan bagi nombor telefon, nanti saya bagi video yang terakhir, 4 minit video dia, video mengenai Komplek Anjur Khatimah. Tuan-tuan tengok cantiknya video dia, macam mana pembangunannya, macam mana sebelum tu, macam mana sekarang, apa yang nak diusahakan, bangunannya macam mana, semuanya ada dalam video tuan-tuan, 4 minit punya video. Nanti tuan-tuan bagi nombor telefon, saya akan bagi kepada tuan-tuan video-video tersebut untuk ditunjukkan kepada anak isteri, adik-beradik, supaya mereka secara berkeluarga akan menyumbang kepada Komplek Anjur Khatimah. Isi borangnya nanti depan. Tuan-tuan ambil lah. Tuan-tuan kalau nak isi pun isilah, nak ambil pun ambil. Tak ada paksaan. Ini ruang terbuka, kesempatan yang terbuka. Hasan Ali datang di tempat perempuan di Kampung Lebu, ada satu program yang besar, tuan-tuan, program ni untuk kita bangun Komplek Anjur Khatimah. Sertailah insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan ya, cukup setakat itu. Terima kasih. Ini dapatkan juga. Ini yang kuning ni dapatkan yang kuning tuan-tuan. Yang kuning ni nanti kalau tuan-tuan bagi nombor telefon dekat saya, tak payah ni. Dalam telefon perempuan saya bagi ni terus. Jadi tak payah bagi ni. Bagi tuan-tuan boleh forward saja. Forward melalui telefon, boleh forward saja insya-Allah ya. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan ya. Terima kasih kepada Tuan Imam yang datang bersama-sama. Terima kasih kepada Puan Latifah, Haji Latifah, Puan Rohani dan teman-teman yang menjayakan program ini. Terima kasih kepada semua. Saya harap saya telah memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Saya harap pagi ini saya telah berikan sesuatu insya-Allah yang memberikan kesedaran kepada kita. Saya harap pagi ini saya telah memberikan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita, dalam konteks kita nak berjuang untuk terus menjadi manusia yang disayangi Allah, yang dirindui malaikat, yang disayangi Nabi Muhammad SAW, yang diletakkan di pintu syurga, yang dipilih masuk ke syurga bersama dengan suami tersayang, bersama anak lelaki, anak perempuan tercinta, semuanya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada doktor yang jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua perempuan yang hadir di sini ya. Alhamdulillah.